Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Mazlina binti Bakar. Petang ni kita akan belajar tentang pelajaran apa murid-murid? Pelajaran akhlak, iaitu yang bertajuk bertanggungjawab. Okey, bagaimana kita mahukan bertanggungjawab ini? Ustazah akan ajar apa pengertian tanggungjawab. Okey, sebut. Ustazah sebut, awak sebut sama-sama. Tanggungjawab tu apa? Okey, erti tanggungjawab. Pengertian bertanggungjawab. Bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Itulah dia erti tanggungjawab. Kita dalam melaksanakan tugas serta kewajipan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Okey, seterusnya. Ustazah akan sebutkan pula dalil bertanggungjawab. Okey, anak-anak semua, ikut apa yang Ustazah baca tentang dalil tanggungjawab pula. Dalil bertanggungjawab apa pula anak-anak? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra' ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Okey, apa maksudnya tersebut? Maksudnya segala apa yang ada pada hati anggota tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Maksudnya segala-galanya ada tanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu. Okey. Seterusnya. Baik. Seterusnya Ustazah nak cerita pula bahagian tanggungjawab. Ada berapa bahagian tanggungjawab anak-anak semua? Okay, bahagian bertanggungjawab ada 6 perkara. Ada berapa? 6 perkara. Okey, pertama, bertanggungjawab kepada diri sendiri. Kedua, bertanggungjawab kepada Allah. Ketiga, tanggungjawab kepada ibu bapa. Keempat, tanggungjawab kepada guru. Kelima, tanggungjawab kepada negara. Keenam, tanggungjawab kepada masyarakat. Okey, ada berapa semua bahagian tanggungjawab? Ada 6 perkara yang dah Ustazah sebutkan di atas. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, Ustazah nak huraikan dekat sini bagaimana tanggungjawab kepada diri sendiri. Apa tanggungjawab kita pada diri sendiri? Pertama, tentulah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Macam mana tunaikan perintah Allah? Dengan melakukan solat yang wajib yang Allah suruh.
Yang Allah suruh kita buat. Meninggalkan segala larangannya. Bagaimana? Kita tinggalkan segala yang dia tak suruh. Yang dia larang, kita jangan buat. Yang Allah suruh tadi, solat, berbuat perkara yang baik kepada kehidupan, menyembah Allah dan berbagai-bagai lagi. Tanggungjawab kita seterusnya meninggalkan segala yang Allah larang. Seperti apa? Menyembah berhala. Jangan sekali-kali kita sembah berhala. Jangan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kedua, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Maksudnya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, Allah tidak akan mengampunkan dosanya kecuali dia meminta ampun dengan sebenar-benar keampunan. Maksudnya kita hendaklah betul-betul tidak mensyirikkan Allah. Itulah tanggungjawab kita kepada diri sendiri. Ba pula. Ba pula ada dua. Tanggungjawab kepada Allah. Pertama, bagaimana tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Alif, memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah. Okey, memelihara diri kita. Kedua, memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Memantapkan iman dalam kehidupan kita. Mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah dengan penuh keimanan dan keyakinan. Oleh itu, memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Okey. Ba, alif, ba, jim pula. Baik, Jim. Tanggungjawab kepada ibu bapa. Bagaimana tanggungjawab kepada ibu bapa? Satu, mendoakan kesejahteraan kedua-dua ibu bapa. Dua, bercakap dengan lemah lembut. Bercakap dengan lemah lembut. Ketiga, bagaimana pula? Taat dan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Itulah tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Ini yang jim. Seterusnya dal pula. Okey, seterusnya yang keempat dal. Tanggungjawab kepada guru. Bagaimana tanggungjawab kamu kepada guru? Satu, menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Dua, mematuhi segala yang diajar oleh guru. Tiga, menghormati dan mendoakan kesejahteraan guru. Okey, itulah tanggungjawab kamu kepada guru. Okey, seterusnya ha pula. Okey, Ustazah ulang pula yang kelima iaitu ha. Tanggungjawab kepada negara. Macam mana kamu bertanggungjawab pada negara kamu? Satu, kesetiaan kepada negara. Macam mana sekalipun kita akan tetap setia kepada negara, terutamanya negara kita, Malaysia. Kedua,
menjaga harta benda awam. Menjaga harta benda awam ni macam mana tanggungjawab kita? Menjaga harta benda awam dengan baik. Contoh yang saya sebutkan ialah yang kerajaan beri kepada kita semua. Macam telefon awam. Lepas tu lagi satu macam menunggu ketika kita menunggu bas. Maksudnya kita jangan sekali-kali rosakkan apa yang dah kerajaan beri. Jaga dengan sempurna. Okey. Yang ketiga pula, macam mana tanggungjawab kita pada negara? Menjaga keselamatan dan keamanan negara. Biar negara kita ini sentiasa selamat. Biar negara kita ini sentiasa aman. Dengan menjadi rakyat yang berguna kepada masyarakat. Last sekali, kita kena bertanggungjawab pada siapa anak-anak semua? Wow, tanggungjawab kepada masyarakat. Macam mana kita nak tahu macam mana kita harus bertanggungjawab pada masyarakat? Wajib. Satu, melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Okey, melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Kedua, saling menasihati dan berbuat baik dengan jiran. Saling hormat-menghormati, saling menasihati, saling berkasih sayang antara satu sama lain dan berbuat baik dengan jiran. Okey, seterusnya bagaimana tanggungjawab masyarakat? Ketiga, memelihara kerukunan hidup berjiran. Saling apabila jiran meminta pertolongan, kita siap sedia untuk membantu mereka. Begitu juga dengan kita saling menghormati dan saling saling kerukunan hidup berjiran. Saling hormat menghormati. Okey, itu ada 6 perkara tanggungjawab. Okey, seterusnya. Setelah kita tahu 6 perkara tanggungjawab, dah tahu pengertian, dah tahu dalil, dah tahu bahagian tanggungjawab satu persatu. Okey, seterusnya setelah kita tahu perkara tersebut, kenalah ada fadilat. Apa fadilat bertanggungjawab? Fadilat ini murid-murid semua macam kelebihan lah sesuatu perkara yang kita buat. Apa kebaikan yang akan kita buat? Fadilat tanggungjawab ni apa? Pertama, pastilah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bertanggungjawab, Allah akan kasih, Rasul akan kasih pada kita. Kedua, disukai oleh ibu bapa dan masyarakat. Ibu bapa akan menyukai dan menyayangi kita dan juga masyarakat. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga apa pula? Kerja menjadi sempurna. Apabila kita menjadi orang yang bertanggungjawab, kerja yang susah akan menjadi senang. Maksudnya kerja tu menjadi sempurna lah. Jadi tak ada masalah dalam kita melakukan sesuatu kerja. Okey. Yang keempat, kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan. Dia akan mendapat faedah lah. Sentiasa berpanjangan. Maksudnya kerja yang ringan, yang berat akan menjadi kerja yang berat akan menjadi ringan. Kerana itu
kita akan mendapat faedah yang berpanjangan. Okey anak-anak, seterusnya Fadilat sudah. Ustazah akan yang seterusnya pula, akibat tidak bertanggungjawab. Akibat tidak bertanggungjawab, apa dia pula? Okey, yang pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dimurkai oleh Allah dan Rasulullah. Kalau akibat tidak bertanggungjawab pula yang kedua, kerja yang diamanahkan tidak sempurna. Kerja yang diamanahkan tu tidak akan menjadi sempurna. Dia akan terabai begitu saja. Jadi susahlah. Hidup kita akan menjadi susah. Yang ketiga, apa pula dia? Akibat tidak bertanggungjawab. Hasil kerja yang dilakukan tu sia-sia. Tidak mendapat apa-apa. Jadi anak-anak semua akan rasa penat lah. Penat, letih-letih buat. Sekali dia rasa macam sesuatu benda yang dilakukan itu, kerja yang dilakukan tu menjadi sia-sia jika kita tidak bertanggungjawab. Yang keempat, kerja dan tugasan yang dilakukan tidak mendapat keberkatan. Tak dapat berkat lah daripada Allah. Jadi kita rasa macam rugilah. Jadi sesuatu kerja dan tugas yang dilakukan itu tidak ada keberkatan. Tidak ada kelebihan di situ. Akan menjadi sia-sia saja. Okey, Ustazah harap anak-anak darjah 4 semua boleh ulang kaji semula, baca semula tajuk ni yang dah disebutkan ni, baca semula pengertian. Pertama tadi saya sebut pengertian, lepas tu dalil, lepas tu bahagian tanggungjawab. Ada 6 perkara bahagian tanggungjawab ya. Kemudian fadilat dia ada 4 perkara. Akibat tidak bertanggungjawab ada 4 perkara. Okey. Jadi Ustazah harap anak-anak darjah 4 faham sefahamnya. Baca semula jika ada yang tidak faham. Jadi kamu ulang kaji semula, baca semula, buat semula. Dan Ustazah harap semuanya aktiviti petang ini Ustazah nak apa yang Ustazah dah ajar petang ni buat dalam buku nota. Tak maaf ya, buat dalam buku nota satu persatu. Mula-mula kamu buat buat hari ni, berapa hari bulan hari ni? Buat tarikh hari ni. Hari ni hari Jumaat, buat tajuk dia akhlak dan juga 5 hari bulan 2, 2021. Buat cantik-cantik, bersih-bersih, kemas-kemas. Buat pengertian, dalil, beserta arti, bahagian tanggungjawab. Setelah siap, baru hantar. Boleh hantar hari Ahad ke bila dah siap nanti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.